lepaskan. Aduh. Dahsyatnya. Kuatlah. Kuat. Tadi pelakon. Itulah dia, pelakon terbaik anugerah skrin jatuh kepada Anim Izzati. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi kita cuba untuk tunjukkan bagaimana keadaan kan. Kadang-kadang kita dah panik ataupun ada satu keadaan yang kita disamun ataupun dirompak dalam situasi yang kita tak bersedia. Tapi tadi memang dah tahulah. Cuma awak pun buat pertama kalinya merompak. Saya pun pertama kali menjadi pelakon merompak. Saya tak pernah merompak semua hidup saya dan saya tak sangka Anim Izzati. Wow, pukulan dia memang tak apa, it's okay. Dia ada dua pilihan, sama ada kita nak pukul dan kita nak mempertahankan barangan kita ataupun kita nak berserah, bagi je apa yang dia nak ambil kan. Persoalan kita 10 Jun hari Jumaat ini, apakah yang anda akan lakukan jikalau anda disampun atau dirompak ataupun diuji dengan keganasan sedemikian rupa. Kita bakal berkongsi pengalaman seorang rakyat Malaysia yang telah disamun dan masih sedang mengalami trauma. Jadi terima kasih di atas perkongsian beliau dan semuanya insya-Allah akan mendapat sedikit pengajaran di sini. Ya, dan juga salam Jumaat untuk anda semua. Hari ini kita akan mengetahui apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan. Terutama sekali bagi wanita, dan sekarang ni kalau kita nak cakap kejadian samun, dia tak kira tempat. Ya, dia boleh berlaku di tempat yang ramai orang, dan bagaimana kejadian itu boleh berlaku dan suspek boleh terlepas pun pada ketika itu. Dan bagaimana pula kesannya terhadap diri kita, bukan saja trauma tapi kecederaan yang mungkin menyebabkan kecederaan yang serius dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita kata jalan seorang-seorang tapi tempat yang ramai, tak apa. Tidak ya, sekarang ni kat mana-mana sahaja anda boleh disamun dan dirompak. Dan selalunya kita takut sikit kalau dah sampai ke malam dan sebagainya kan. Tapi siang dan malam tidak menjadi orang kata faktor di sini. Lelaki wanita juga tidak menjadi faktor di sini. Tapi dari segi perspektif juga kepada lelaki di luar sana yang bakal menyaksikan segmen kita, janganlah kita ambil sambil lewa. Kalau ada yang tersayang di luar sana, terutamanya wanita, apa kata kita kongsikan ilmu ini bersama-sama. Dan kabarnya Nas juga isterinya pernah mengalami kejadian ini kan? Tepat sekali, isteri saya pernah dirompak dan disamun sebanyak 2 kali. Sekali dia pecahkan tingkap kereta. Dia tengah bawa kereta ni trauma. Dalam kereta? Maknanya isterinya ada dalam kereta? Ya dan Allah. dia cekup dan dia lari. Kedua, diragut begitu saja dan itu lebih trauma kerana akan berlaku kecederaan bila kita cuba pegang barang-barang kita. Lagi-lagi kalau beg tadi macam beg silang, saya letak dekat sini. Memang sengaja diletakkan di sini. Ada setengah orang yang akan disilangkan beg. Bayangkan masa tu memang dengan badan-badan sekali tertarik kan. Dan mereka ni modus operandinya kalau nak lakukan, dia akan lakukan yang sehabis ganas, seagresif mungkin. Jadi kita pun, kalau kita sekarang boleh rancang apa yang kita nak buat, kita nak pertahankan atau kita nak menyerah. Tapi di kejadian yang sebenar, kita dengan keadaan panik, adakah kita boleh berfikir dengan waras apa tindakan yang sepatutnya dilakukan? Mampukah suara kita keluar untuk meminta tolong? Dalam keadaan panik sedemikian rupa, mungkin suara kita pun tak keluar. Jadi kita akan imbas kembali kisah seorang rakyat Malaysia yang telah melalui trauma sebegitu rupa. Dan wanita juga, macam saya kan, saya memang trauma dengan tempat yang senyap dan terutama sekali di kawasan parkir. Tak pernah rasa takut kan? Dia rasa yang takut dan berdebar, rasa macam cepat-cepat nak sampai kereta dan terus lock kereta. Dalam handbag saya memang sentiasa akan standby chili spray itu. Oh, ada chili spray tu? Chili spray tu bagus, wajib. Alhamdulillah. Itu sebab saya dah dengar kawan saya sendiri pernah kena di kawasan parking. Jadi macam masa tu kita dah terus turning point kita. We have to be careful lah, kita kena jaga. Tapi setiap kali berada pada situasi tu, setiap kali dia akan ada rasa nervous yang sama. Betul. Sebab tu sekarang ni mungkin Alhamdulillah juga di Malaysia dan di banyak country sebenarnya dah pun diletakkan kawasan parking wanita kan, yang lebih selamat, lagi dekat dengan tempat pintu masuk dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor ataupun inisiatif keselamatan yang diadakan oleh pihak negara kita sendiri, memastikan golongan ini, golongan wanita, golongan yang lemah kan, kita tahu senang untuk di-attack ini, dapat kita permudahkan dari segala urusan lah. Kita akan singkapkan lebih isu ini. Jadi apa kata kita saksikan dahulu bingkisan ini. Jadi dia nampak kamu nak bangsa dia. Dia kenapa nak merompak kamu? Pada 18 Mei lalu, satu detik hitam berlaku apabila seorang wanita menjadi mangsa samun seorang gelandangan. Kejadian yang berlaku di Center Point Klang itu mengakibatkan mangsa Nur Mahfuzah Nordin cedera anggota badan dan muka akibat dipukul dan ditendang suspek. Menurut Nur Mahfuzah, ketika insiden berlaku pada jam 10 pagi, dia sedang berjalan seorang diri lalu ditendang dari arah belakang sehingga menyebabkan dia terjatuh sebelum dipukul dan disamun.
Kes disiasat mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan. Tiada sebab tiba-tiba saja boleh berlaku kepada sesiapa saja, siang ataupun malam. Ya. Kita tunjukkan kepada anda tadi, mungkin boleh ingat semula apa kejadian yang berlaku dan kita bawakan mangsanya sendiri di studio hari ini. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan Nur Mahfuzah Nordin ataupun lebih senang dengan panggilan Fufu. Ya, saya. Assalamualaikum, terima kasih bersama dengan kami hari ini. Waalaikumsalam. Ingin saya nyatakan di sini, Fufu memang seorang yang berani berkongsi pengalaman Fufu di sini. Tak, saya faham akan trauma yang dialami dan juga harap para penonton di luar sana akan mengambil iktibar daripada pengalaman Fufu. Ya. Okey, kalau kita nak recall balik, kejadian berlaku pada 19 Mei. Tidak, kejadian berlaku pada 17 Mei. 17 Mei. Ya. Okey, maaf, 17 Mei. Kronologinya masa tu awak berada di Center Point Klang Ya. dalam perjalanan pergi ataupun balik kerja? Dalam perjalanan pergi dari tempat kerja ke shopping mall Center Point Jalan Taiping Klang. Jadi selalunya perjalanan itu mengambil masa 5 minit saja, ya? Dalam lebih kurang 5 minit sahaja. Tidak lebih dari 3 km dari Mahkamah Session Klang sendiri. Jadi pada hari itu memang tak ada rasa sangsi, tak ada rasa Ada. sangka. Dari awal ada. pagi memang ada rasa tak sedap hati. Tak sedar hati. So many things happen not in the proper way at court pada hari tersebut, hari kejadian. Okey, awak bekerja di court. Ya, saya bekerja di Mahkamah Session dan Magistrate Klang. Dah berapa tahun melalui kawasan tu? Maknanya pergi balik di Center Point tu? 13 tahun. Never happened. Throughout my whole life saya tinggal di Kelang, tapi throughout 13 years in service bekerja sebagai jurubahasa tu saya tidak pernah pergi ke mall tersebut untuk tempoh jangka masa yang sangat panjang. Hari itulah nak Hari dijadikan tu nak jadi cerita pergi ke mall tersebut untuk fix my phone yang block passwordnya. Dan saya tak ingat password yang saya gunakan setiap hari pada pagi benda tersebut. nak jadi Pagi kan? tersebut, ya? Sebabnya. Sebabnya bila kita lihat imbau kembali kronologi kejadiannya, saya macam tak boleh percaya sebab dia berlaku dengan tiba-tiba. Ya. Pernahkah Fufu nampak penjenayah ini sebelum ini di sana? Tidak. Seorang yang tidak dikenali. Tidak sama sekali. Maknanya kita memang dapat tengok pattern ataupun dia punya MO dia bukan Modus ada operandi. bukan ada sebab atau dendam, bukan kenal dan sebagainya. Tidak. Memang melainkan memang nak niat samun, Ya. niat merompak Rompak, samun, rogol, memperkosa, mencederakan, mengambil hak harta benda orang lain. Itu dia niat dia. Itu dia. Tapi dia satu hal kalau kita dicederakan dan kita dirompak dan dia beredar. Tapi di sini kita nampak keganasan yang melampau. Mungkin Fufu boleh imbau kembali apa yang terjadi kalau boleh. Kalau boleh. Saya cuba ya. Saya. Pada 17 Mei tersebut jam lebih kurang 10 pagi saya bertolak dari mahkamah menuju ke Jalan Taiping, Center Point Mall Klang. Ketika saya parkir kereta saya di depan Pizza Hut Jalan Taiping, berjalan menuju ke arah mall lebih kurang 100 meter sahaja. 50 meter yang pertama, ya, okey, baik-baik saja. Masuk 50 meter ke depan, telah saya nampak pintu mall. Saya dengar bunyi tapak kaki yang sangat laju. Tap, tap, tap. Orang tengah kejar. Mengejar saya dari arah belakang. Because I'm right-handed, saya cuba untuk menoleh ke arah belah kanan. Belum sempat untuk toleh berapa degree sekalipun. Saya telah diterajang, disepak, ditendang dari arah belakang di bahagian punggung pinggang saya dan tersungkur ke kaki 5 mall tersebut. Astaghfirullahaladzim. Itu yang berlaku minit-minit awalnya. Minit-minit awalnya, ya. Masa tu apa yang dilakukan oleh Fufu sendiri? Ya Allah. Memang Fufu dah dapat rasakan diikori dengan tapak yang laju lah dengan macam itu. Diikori itu in the blink of an eye. Kita tidak terfikir Sekelip mata. Dia sekelip ambil mata. Tidak, ketika saya ditendang, diterajang dengan keadaan serta-merta, saya dipijak di belakang saya menggunakan Jadi kaki kanan tidak sempat untuk tertudung. memberikan apa-apa reaksi. Tidak sempat membuat apa-apa reaksi dengan pakai heelsnya, dengan pakaian kerja seperti ini, lebih kurang seperti ini, in pants. Jadi saya difahamkan Fufu berjaya walaupun Bergelut. dalam keadaan tertekan itu, Fufu berjaya memusingkan badan. Saya pada ketika dipijak, dia mengambil handphone saya yang terjatuh dari tangan kanan saya. Saya nampak tangan ketika saya dah planted muka saya di on the ground, on the tiles kan. Saya nampak tangan tu, ambil handphone, ketuk kepala saya lebih 20 ketukan. Sehingga menyebabkan 2 laceration, 5 cm, 5 jahitan, 5 cm dalam. Oh, wow. Di luka di kepala dan saya mengalami retak hidung sehingga ke sekarang. Hingga ke sekarang, ya. Ya. Okey. Oh. Sebab kita masih lagi tak dapat nak
faham bagaimana situasi ni boleh berlaku, sebab kalau kata memang nak ambil beg, ambil je nak merompak, nak menyamun kita kan. Selain daripada, yelah sebab dia dah terajang daripada belakang sampai dah jatuh dan sebagainya. Masa tu apa yang terfikir di fikiran? Nak defend yourself ataupun ambil tidak sajalah, serah? ambil Apa sajalah yang barang-barang saya. ada? Masa tu fikir antara hidup dan mati je. Allah. Dan kita tak tahu who's the maker yang pijak kita, yang perlakukan kita macam tu. Until kita nampak darah tu sendiri on the tiles. Oh my God. Dan all I think I want to go back to my family. Anak-anak kan, ada anak-anak. Ketika tu saya hanya mampu jerit, Fufu jerit, Mama, ya Allah, tolong. Dengan harapan ada orang bantu kat situ. All I know is memang Allah je lah yang ada pada masa tu. Dan setelah diketuk berulang kali, lebih 20 ketukan, Fufu dengan secara tiba-tiba berjaya flip my whole body dan Dapat pusing badan. ya, dapat pusing badan dan tengok tertuduh dengan secara sendiri 100% muka di Fufu nampak. Ya Allah. Tanpa mercy belas ihsan, dia ketuk guna handphone di kepala Fufu, pijak mata Fufu dan menggunakan tangan kanan sambil memegang handphone Fufu sendiri, korek mata Fufu. Mata kanan Fufu dikorek. Dan main konjang, external bleeding. External bleeding. Ya, untuk 2 weeks baru alhamdulillah dah pulih lah. Semakin pulih ya. Sila. Macam mana pulih pun keadaan? Macam mana pulih pun keadaan? Pastinya trauma yang dialami oleh Fufu sendiri memang dia akan makan masa yang sangat lama kan. Memberi impak yang sangat besar. Sangat impak yang besar. Yang boleh dikongsikan bagaimana dengan keluarga Fufu? Keluarga sudah semestinya terkejut kan. Sebab kejadian berlaku dalam waktu bekerja kan. Fufu ke mall, like take 5 from the court, hantar telefon. Tak maklum pergerakan kepada ahli keluarga dalam waktu bekerja. Dan kejadian berlaku, sekelip mata. Ya, dan Fufu berjaya bergelut, selamatkan diri dengan cara ketika Fufu flip, nampak wajah dia, Fufu jerit-jerit. Dia ketuk pijak mata Fufu guna kaki, korek mata Fufu guna tangan dia. Dan Fufu berjaya menendang dia guna heels kaki kanan Fufu di peha dia. Di situlah dia terkebelakang dan tindakan terkejut dan sakit itu menyebabkan dia terlepas telefon tersebut. Mencampakkan telefon ke arah belah kiri. So adakah dia melarikan diri selepas itu? Ya. Di situlah baru suaranya keluar menjerit ketika sakit kakinya disepak. Selain daripada itu memang ianya sangat terancang rapi, seperti expert dah biasa lakukan perbuatan ini dan dia tidak mengeluarkan sebarang suara dari minit pertama kejadian. Ada orang di sekeliling yang Tidak ada orang di sekeliling yang mendengar kejadian, melainkan 2 kakak cleaner yang bertugas di atas jambat jantas yang 5 saat daripada tempat kejadian Fufu. dia nampak tapi dia tak mampu lakukan. Di tempat kejadian pula, Bang Nas, Cik Anim, ada CCTV dummy milik mall tersebut. Betul-betul di atas tempat kejadian. 2 buah CCTV dummy. Hasil siasatan lah mendapati ianya dummy dan tidak ada sebarang rakaman, bukti bervideo semasa kejadian. Dan kabarnya lakaran wajah tertuduh itu dapat digambarkan oleh Fufu sendiri dan dibuka kertas siasatan. Setakat ini bagaimana? Menghantui 7 hari lah, 6 malam tak boleh dalam tidur mengerang. Nampak muka dia setiap malam sampai ke hari ni pun. Ya Allah. Dan Fufu punya healing proses. Kebetulan pada hari 8 kejadian, Fufu dijadualkan terbang ke Yogyakarta untuk perlumbaan basikal international. Dan Fufu main sukan basikal lasak, basikal gunung. Jadi pergi tu untuk healing, bukan untuk pergi racing seperti mana yang dijadualkan. Tapi dengan izin Allah, Fufu berjaya lah menempatkan tempat yang terbaik dengan catatan masa yang baik. Selamat pergi dan balik. Alhamdulillah hidup dapat diteruskan. Dan Abang Nas bayang, jahitan 5 jahitan di kepala, hidung retak. Kuatkan semangat atas basikal to kill, to overcome my trauma tu. That's one of my metodology to kill it lah. Macam mana dengan sang suami yang turut memberi sokongan dan juga anak-anak? Suami, ibu, bapa, anak-anak, adik-beradik, teman, sahabat yang dikenali, tidak dikenali, social media. Berjuta-juta mesej Fufu terima, tak dapat Fufu nak ucapkan terima kasih macam mana kepada semua rakyat Malaysia yang memberikan perhatian melalui penyampaian M-Star Online, China Press, berita harian online. Ya Allah, all over the world. Kalau antero. Tak mustahil untuk terjadi kepada wanita lain kan? Tidak mustahil. Ini. Sebab walau macam mana kita berjaga sekalipun, Fufu dah lalu kawasan tu 13 tahun dah kenal selok-belok kawasan tu. Tapi kejadian ni masih lagi boleh berlaku dan berpotensi untuk berlaku dekat wanita lain. Even worse, malah lebih teruk dari itu. Apa nasihat Fufu untuk kami semua wanita di luar sana? Wanita-wanita di luar sana, kalau boleh
boleh elakkan berjalan secara bersendirian, elaklah. Tapi kalau kita dalam urusan kerja, urusan harian, rutin harian kita, just alert, berhati-hati dari segi pegang beg, cara kita berjalan lawan arus apa tidak, dan maklumkan pergerakan kita setiap waktu pada insan-insan yang tersayang supaya apa-apa mereka semua aware dan tahu di mana kita berada. Dan mulakan langkah dengan bismillah itu for sure. Tapi kalau Allah nak uji, Allah uji. Itu ujian buat Fufu dan Fufu reda atas ujian yang Allah berikan. Cuma trauma tu sampai ke sekarang. Sampai ke hari ini, sampai ke saat ini traumanya. Ternyata Fufu memang seorang insan yang kuat. Sangat kuat kan? Dan itu mungkin ada peluang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus memberikan sokongannya. Fufu tak tahu nak ucapkan terima kasih macam mana. Mungkin terima kasih tu hanya 2 words. Terima kasih. Terima kasih ke semua rakyat Malaysia yang Fufu kenal atau yang tidak kenal melalui sosial media, yang datang ke rumah, yang mendoakan kesembuhan Fufu. Fufu doakan korang juga semua dirahmati Allah, dilindungi selalu dan jadikan sebagai apa kejadian menimpa Fufu ni iktibar dan lebih berhati-hati. Ya. Doa kami dari Malaysia hari ini semoga Fufu akan terus mengatasi trauma dan terus mudah-mudahan amin. Terus menjejak angkasa. Amin, terima kasih. Saya tak tahu kalau saya letak diri saya kat tempat dia apa yang akan menimpa saya. Mungkin lama saya ambil cuti kan. Mungkin saya pun sebagai lelaki pun saya rasa sangat terkesan. Bagaimana untuk meneruskan kerja kita dan sebagainya. Tapi hari ini Fufu tampil bersama-sama dengan kita untuk berkongsi bagaimana kekuatan beliau dan kita harapkan ini yang akan dijadikan sebagai satu contoh lah untuk kita di luar sana kan. Ya, dan tak mustahil ianya akan boleh berlaku pada sesiapa sahaja sekarang ni. Malaysia, ini realitinya. Inilah yang berlaku. Jadi sentiasa berwaspada, saranan kami untuk anda di luar sana. Dan selepas ini kita akan berehat seketika dan mungkin kita akan memberikan anda sedikit tips untuk mempertahankan diri atau melarikan diri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Nur Mahfuzah Nordin ataupun Fufu. Thank you so much. Semoga terus tabah ya. Sudi memanggil Fufu datang dan memberikan pengalaman perit ini sebagai pengajaran buat semua orang. Baik. InsyaAllah. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini hanya dalam Malaysia Hari Ini. Okey. Okey, ini antara salah satu contoh saya sendiri rasa macam saya dah nampak dia tadi penampak dia begitu pendepak begitu kan? Tapi macam mana persoalan dia? Macam mana kita boleh terus ada reaksi sebegitu jika berlaku sesuatu ataupun kejadian seperti tadi terhadap kita? Saya takut kalau saya tangkap Ani macam tu dia awak dah lakukan apa kat saya? Tapi memang terbukti tadi dalam belasah saya tadi dah. Jadi kita tahu Ani mempunyai reaksi yang sesuai. Tapi untuk anda di luar sana bagaimana? Jadi kita bersama dengan jurulatih Kelab Taekwondo Shah Alam ITF bersama dengan Encik Tan Pui Bun. Ya, silakan. Apa khabar Encik Tan? Baik. Apa khabar semua? Jangan. Walaupun dia third dan black belt tapi nampak dia ceria je. Saya di belakang sikitlah. Sebab kita takut nanti kan tangan dia. Jangan. Kita tak pukul orang. Okey, ini yang best. Part ni yang best. Kita tak pukul orang tapi ini adalah seni mempertahankan diri. Jika berlaku sesuatu, kita tahu apa reaksi yang terbaik. Mungkin Encik Bun nak kongsikan dengan kami bagaimana seni mempertahankan diri ini boleh membantu kita dalam keadaan-keadaan seperti tadi. Okey, boleh. So basically bila kita belajar seni mempertahankan diri, kita akan memperkasakan badan kita, dan kita akan latih reaksi dalam masa yang cemas tu kita akan tenang dan reaksi dengan sepantas yang mungkin untuk melepaskan diri supaya kita tak berkonfrontasi makin lama dengan penyamun tersebut. Jadi boleh saya katakan dia bukan seni mempertahankan diri tapi lebih kepada seni melarikan diri ya. Lebih kurang, yes. Jadi kita nak buat reaksi semula. Kita bersama dengan adik Adam dengan adik Diana tadi. Adik Adam, adik Diana. Mai sini. Saya nak kita tengok kecederaan awak. Berkenalan dengan Diana ni tadi.
Dia punya sok tu. Dan tamparan dia memang baik. Tengok Kalau boleh kan, kita ke bekas sini tak? sikit. Abang Adam, adik Adam ni sini. Kepala muka Okey, okey. muka okey. Muka okey ya. Jadi bila kita nampak reaksi yang pantas yang dilakukan macam tu, adakah Anim terbayang kalau terjadi kat Anim akan buat macam tu? Betul. Diana, macam mana? Apa antara point ataupun peluang mana yang awak nampak dia kurang masa dia cuba untuk attack Diana tadi dan Diana terus bagi tindakan yang sepatutnya? Macam nampak macam nampak tadi dia ada fokus tau. So kita kena break fokus tu dengan menjerit. Bila jerit tu orang tu macam startle, terkejut lah. So kita lempang je buat action yang necessary lah untuk counter dia punya ni. Kalau adakah position dia untuk datang daripada depan, belakang, tepi, kiri, kanan ni akan ada reaksi yang berbeza? betul. Sebab tu kita kena aware dengan surrounding kita. Kalau nak jalan pun make sure kita tengok. Kalau orang tu macam target kita kena make sure yang kita pandang orang tu eye contact. Okey, apa yang saya nampak dekat tadi kan, bila adik-adik ada ni tampak sial dia kan. Dia tampak macam tapi taklah nampak macam sakit sangat ataupun ia mampu orang kata membatalkan terus niat dia, tapi mungkin lebih terperanjat ataupun memang sakit. Dia biasanya bila kena point yang tertentu ni dia akan jadi confused. Seperti tadi saya ditampar di bahagian telinga, jadi bahagian situ apabila kena walaupun tak kuat dia akan jadi berdesing. So dia terus jadi confused. Terus drop. Peluang tu lah yang diambil oleh kita untuk melarikan diri. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita ambil contoh macam saya. Saya tak ada asas langsung nak taekwondo ke apa benda semua tak tahu. Tipu. Tadi di belakang saya sakit. Itu tadi sebab geram je. Okey, jadi apa skill ataupun yang saya perlu tahu secara asasnya jika saya tak ada basic pun? Boleh. So basically untuk contoh kalau dekat tangan kosong, kena identify weapon semula jadi yang Tuhan bagi kat kita. Okey. Tapak tangan ni salah satu senjata. Tapak tangan ni? Tapak tangan. Contoh kalau dia datang dekat, kita boleh tolak dagu dia. Dia datang dengan fokus, kita tolak dia. Dia bila tolak naik, dia akan hilang orientasi. Mungkin Diana boleh berada di sini untuk lebih jelas. Adam sedia untuk kesakitan. Okey. Jadi kalaulah kata gunakan tapak tangan dalam situasi macam mana tu? Okey. Tolak macam tu. Allah kesiannya. Tapi memang nampak sakit Nampak memang sakit. Jadi walaupun dia satu tolakan yang simple macam tu, mampukah dia pecahkan konsentrasi? Boleh. Dia akan pecahkan konsentrasi satu. Dua, dia akan hilangkan balance dia. Manusia kita balance dia, kita menggunakan kepala kan, kita orientation. Bila kita menggegarkan ataupun menghilangkan orientasi kepala dia, dia akan lost balance. Time itulah kita peluang split second untuk kita larikan diri. Tadi ada kita kongsikan juga, semakin kita struggle untuk tahan dia ataupun semakin kita bagi kekuatan force dekat situ, semakin dia si tertuduh ataupun suspek tu pun akan bagi kekuatan yang sama juga. Jadi sepatutnya kita lebih lembut. Lumrahnya memang macam tu ataupun macam mana? Kalau saya boleh tunjukkan sikit. Boleh. Sila. Adam lah. Adam. Okey. So basically pegang kuat. Okey. So kalau saya lawan dengan kuat, dia lekat. Okay. Tapi tarik, saya relax je. So kalau kita lembutkan badan kita, kita punya muscle jadi lembut. So kita akan gelongsor keluar. Lagi satu, kena cari point lemah. Ibu jari ni, antara joint sini ni yang paling lemah. Okey, grip. So saya pusing, dia akan keluar. Jadi macam mana kuat pun seorang lelaki, bila kita pusing pergerakan sebegitu rupa, dia akan keluar. Betul. Dengan satu, relaxkan muscle kita. Dua, cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Boleh saya cuba? Okey. Saya cuba. Nas, saya pegangkan yang lain? Boleh. Okey, kalau saya pegang. Awak pegang saya. Okey. Awak pegang. So, basically ni kuat Okey. Kuat ni. Ya Allah. Dan. Okey, bismillah. So lembutkan tangan. Lembutkan dan alihkan tulang ke bahagian ibu jari dan tarik je. Tarik ke. Senang tu. Jadi kalau kita lihat dari angle ni kalau kita grab macam ni. So ini point yang dimaksudkan. Yes, betul. Jadi kita Jadi semakin kita force ataupun kita berikan kekuatan kat situ, sebenarnya semakin sukar untuk kita melepaskan diri kan. Dia akan lebih kurang macam magnet. Dia akan lekat. Okey, ni jadi di dua pergerakan yang senang untuk kita ajar. Okey, Adam pun boleh masuk. Jadi kehilangan ke dagu, kehilangan tangan. Poin-poin ni pun kita perlu tahulah. Jadi apa juga antara peluang yang ada pada Diana tadi menyebabkan dia rasa Diana ni merupakan mangsa yang boleh dia cuba sesuatu. Cuba nak makan. Sebab dia tak peka, dia tengah main pun sambil berjalan.
Okey, itu sesuatu Itu antara habit satu, kan? Yes, habit. Sebab walaupun kita berada di tempat yang ramai orang dan sebagainya, tapi bila dia nampak ada satu kekurangan ataupun peluang, Betul. Diana merupakan satu mangsa. Betul. Tapi kita Okey. tengok reaksi Diana tadi sangat laju ya. Hey, pum. Dia jerit terus dia hey dan terus dia penampar sekali. Tapi macam mana pula kalau dia datang dari belakang? Boleh tak tunjukkan kita demo? Kalau contohnya si pemangsa ni berada di hadapan, suspek berada di belakang. Okey. Bayangkan Apa Diana yang dari kita boleh sini. buat? Okey. Oh, sorry. Okey, Diana tengah main telefon. Kata Datang dia dari main belakang. telefon Okey. So datang dari belakang. Dendeng. Op. Ui. Wow. Maknanya kat sini Laju. you anu kaki dulu. Yes. Ah. So first thing kalau perasan dia crouch ke depan. Okey. Kalau kita buat demo tapi pelan-pelan secara lah. perlahan. Slow motion boleh tak? Okey. Slow motion sebab laju sangat saya tak nampak terlalu hebat. Alright. So contoh kalau Okey. dia tak crouch, contoh dia tegak. Senang untuk peragut atau penyamun untuk angkat mangsa. Tapi bila Okey. crouch, cuba angkat. Cuba angkat. So tak lepas. Okey. Okey, jadi Sebab dia dah ada weight dah. Yes, dia ada berat- weight. So dia berat- beratkan badan dia. Okey, Dan so yang kedua, langkah kedua? kita attack kaki dia. kita Okey. tengok kaki dia. Okey, sekali lagi. 1, 2. Oh. Jadi mesti guna tumit kaki ya. Yes. Tumit kaki kalau boleh aiming dekat jari-jari dia. Jari-jari. Oh, kesian Adam sakit dah tu. Okey. Okey. Dah cukup. Alright. Cukup Adam. Kesian dia. Saya tengok Diana macam kesian Tak, dia. Adam pun muka dah. Dah gini-gini dah. Kaki dia kena Kaki pijat dia 3 sakit. kali tadi. So bila dia Okey. dia terperanjat macam Dia tu. terperanjat macam tu. So pelukan tu akan longgar sikit tapi dia masih tak lepas. Yang last tu kita kena siku kepada rusuk. Yang tu yang Siku paling kepada sakit. rusuk. Sap, macam tu. Tarik jauh ke belakang, Okey. dia akan lepas. Dan lari. Automatik dia lepas. Automatik dia lepas. Dia Dan dah- saranannya Ya. terus lari. Terus Jangan lari. lawan balik. Jangan. Kan? Jangan. Bagaimana untuk kita kawal keadaan panik tu? Diana lah sendiri kan. Mungkin Diana boleh kongsikan sebab dia ialah wanita. Pun mungkin pada ketika itu tadi dia pun tak agak sangat yang bila masa Adam terus grip kan. Menerkam. Jadi masa tu bagaimana kita sendiri wanita nak kawal panik dan terus dapat berfikir apa tindakan yang seterusnya? Kalau macam tu, sepatutnya kita kena fikir terus untuk lari lah. So kita kena cari base center yang kita tak boleh dijatuhkan. Yang untuk, kukuh, Yang kukuh, betul. So kalau bila dah ada kukuh tu, boleh larilah nanti. Kan? Jadi balance nampaknya yang paling penting yang Betul, kita ada di betul, sini. betul. Mungkin satu tips-tips terakhir lah. Katakan saya ni seorang penyangak. Okey, saya nak cuba rumpahan ni. Muka sikit. Muka penyangak. Sikit ada lah, sikit. Di mana Anim harus serang saya untuk melarikan diri? Titik-titik yang paling lemah. Oh, titik-titik lemah. Okey. Yang paling senang mata. 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 Aduh. Okey. Kalau cocok kadang biasa cocok ni kita lebih kepada more practitioner of martial art lah. Tapi sebenarnya dah tepuk mata dah Oh, cukup. tepuk mata. like this. Dia akan terkebil. Bila terkebil tu dia dah tak tahu kita kat mana. Ada peluang. Yes, bila dia Okey. buka mata kita dah hilang. Yelah, So, Adam- kadang-kadang walaupun kita buat chili spray nak cari lagi kat mana. Betul. Kau ada masa nak cari ciri sini? Ada masa. Memang tak ada masa. Betul juga. Betul. So mata bawah hidung. Oh, sini sensitif ya? Yes. Okey. So, Dia yang ni lembut kena, lah kira. dia lembut sini. Sebab, So bila kena ni dia akan disorient juga. So Okey. kalau di kepala 1, 2 dan 3 telinga. Telinga Yep. Kerongkong? Kerongkong salah satu. Kerongkong adalah Ah, satu. So boleh pakai kita panggil antara ibu jari dengan telunjuk ni. Oh, Kita cekik. tolak. Macam cekik lah. Macam Ni cekik lah. tapi kita hentak dia macam. Push. Dahsyat. Okey. So dia akan Okey, tercekik. So inilah titik-titik utama yang Anim Ingat dan tau. juga mereka di luar sana yang ingin melarikan diri, bukan mempertahankan diri, melarikan diri Kita berkongsi supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan untuk melarikan diri bukan untuk mencederakan kan. Terima kasih kita ucapkan kepada semua terutama sekali Thank Tan you, Mr. Pui Tan. Bun, Thank you. jurulatih Kelab Taekwondo Shah Alam ITF dan juga Adam kasih. Muhammad Asyari. Terima kasih banyak-banyak. Macam Chinese look lah dia. Dan juga Diana Muhammad Sofian. Terima kasih. Sama-sama. Walaupun Chinese look, walaupun handsome, kesian dia dah cedera banyak tu. Kita hari beri ni, anda masa untuk berehat dan anda juga boleh berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk Barakah Jumaat.
Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, seperti biasa di hari Jumaat kita akan kongsikan yang mungkin platform untuk anda melakukan kebaikan, dan seperti mana yang kita tahu 10 Zulkaidah kita dah berada di bulan yang ramai mengambil peluang ini untuk melakukan ibadah korban. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi untuk berkongsi dengan kita hari ini tentang Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Katanya ada usaha korban ataupun yang mungkin nak menyertai korban bersama-sama. Boleh mendapatkan maklumat lanjut lagi. Mungkin Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Terima kasih Anim. Ya. Saudara Muhammad dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih kepada semua yang semenjak daripada awal dulu bahkan yang akan datang akan bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan ibadat korban dalam sallallahu alaihi wasallam program Kembara Korban 1001 Asnaf bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia pada tahun ini 2022, dan pada tahun lepas alhamdulillah kami nak ucap terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dengan kami. Kita berjaya untuk menyembelih 630 ekor lembu di Malaysia ini, dan alhamdulillah kita berjaya untuk mengagihkan sejumlah 65,000 kilogram daging korban yang alhamdulillah tuan-tuan selesai kita edarkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan pada tahun ini dan tahun lepas juga insya-Allah kita buat kerjasama bersama dengan Persatuan Peternak Ruminan ataupun GTR yang bukan calang-calang tahun ni kita akan buat pengagihan korban secara sejuk beku. Jadi kalau berlaku sedikit delay untuk pengagihan itu tak ada masalah. Apa sebab dia masih duduk dalam keadaan yang masih boleh digunakan dengan baiklah insya-Allah, dan untuk memastikan pengagihan itu dapat dilaksanakan dengan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, itu yang kita hajatkan daripada pengagihan sejuk beku yang dilaksanakan kerjasama dengan GTR ataupun Persatuan Peternak Ruminan ataupun GTR ini insya-Allah. Dan tuan-tuan, apabila tuan-tuan melaksanakan ibadat korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah tuan-tuan jangan risau, sebab Yayasan Budi Ihsan Malaysia sendiri diaudit oleh juru audit bertauliah, dan dengan matlamat kita insya-Allah untuk kita sama-sama membantu penternak-penternak tempatan insya-Allah. Dan tuan-tuan, selain daripada usaha kita untuk melaksanakan ibadat korban di luar negara, membantu kepada orang-orang miskin di luar sana, di negara-negara miskin, kita juga membantu salih dua pihak. Pertamanya penternak Salih Asyik Muhammad, yang keduanya ialah orang-orang ataupun asnaf-asnaf yang memerlukan daging-daging korban. Alhamdulillah tuan-tuan, dan subhanallah tuan-tuan, YBIM mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015 untuk sistem pengurusan kualiti QMS, dan YBIM merupakan Salih Asyik Muhammad yayasan yang pertama mendapat ISO yang seumpamanya. Dan subhanallah, terima kasih di atas sokongan tuan-tuan dan usaha yang telah dilakukan. InsyaAllah, alhamdulillah, YBIM Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah mendapat pengiktirafan ataupun sijil Malaysia Book of Record sebagai pemegang rekod pengagihan daging korban terbesar di Malaysia pada tahun 2021. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada nombor telefon, ada website, ada IG, FB. Tuan-tuan dapatkan maklumat, dan insya-Allah azam tahun ini untuk kita melaksanakan ibadat korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia insya-Allah. Insya-Allah, dan semoga ibadah korban ini diterima. Ini dia, anda boleh cepat-cepat scan ataupun jangan risau kalau terlepas boleh saksikan siaran ulangan kami. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Ustaz Jafri berkongsi dengan kita. Cepat-cepat scan, sila imbas, dan ini antara harga ataupun rate-nya yang anda boleh fahami. Okey, seterusnya kalau mungkin anda nak tahu bagaimana untuk kita mendapatkan ganjaran yang paling segera di dunia, berinfaklah di hari Jumaat. Naz Rahman ada perkongsiannya, silakan. Baik, terima kasih Anim. Tepat sekali di hari Jumaat barakah yang mulia, kita memilih infak untuk mendapat ganjaran di dunia. Dan untuk membahaskan lagi topik ini, untuk memberi sedikit pencerahan, kita bersama dengan Ustaz Said Kadir, seorang pendakwah dan wakil dari Pertubuhan Mikrab. Dan pertama kali saya jumpa Ustaz Said Kadir ni, bukan saja di kaca TV secara atas talian ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Boleh tak Ustaz terangkan sedikit
tentang infak yang dikategorikan sebagai amalan yang boleh mendapat ganjaran segera. Segera tu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wasallam, Nas dan juga semua tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton MSI pada pagi ni. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang ganjaran segera, sebab zaman kita sekarang ni semua nak segera. Nak makan pun nak cepat, nak semua benda nak segera. Tetapi yang kita nak ganjaran ni, ganjaran kita tak nak segera saja, kita nak dekat akhirat juga, dan ganjaran dekat akhirat jauh lebih besar daripada ganjaran yang segera. Tetapi Allah Ta'ala punya rahmat, ada setengah amalan yang mana Allah bagi cash, maknanya instant, cepat, terus dapat waktu ni juga. Iaitu antaranya adalah dengan bersedekah, infak. Infak ni dia punya ganjaran ni kita boleh dapat nampak tu dekat sini lagi. Tak tunggu dekat akhirat yang jauh, insya-Allah berlipat-lipat kali ganda lagi. Dan kenapa sedekah tu boleh nampak dekat sini lagi? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, ma naqasat sadaqatu mimmal. Tidaklah sedekah itu mengurangkan sedikit pun daripada harta. Maknanya harta tak berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang susah, infaklah. Macam pelik juga kadang-kadang. Kadang kalau susah, patutnya kita lagilah nak simpan kan. Betul. Tapi Allah Ta'ala suruh kalau kita susah, infaklah. Sebab nanti Allah akan bagi kemudahan selepas daripada kesusahan. Jadi maknanya dekat dunia lagi, kita akan dapat ganjaran yang segera tu, insya-Allah. Insya-Allah, percayalah. Percaya, betul. Percayalah, itu yang asasnya di sini. Jadi saya dengar perkongsian Ustaz ni memang menarik lah. Tapi boleh tak Ustaz kongsikan amalan-amalan sedekah seperti apa yang boleh memberi manfaat yang berterusan? Betul. Begitu. Saya tertarik dengan perkataan Nas tadi, percayalah. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa dia? Bukti kepercayaan kita. Percaya kita bahawasanya di sana adanya ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak benda yang kita nak ganjaran tu, kita nak yang berterusan. Ialah manusia kan, dia memang tentulah kita ni umur kita pendek je, sekejap aja. Tapi kita nak biar umur kita tu jadi panjang dengan ganjaran yang berpanjangan. Maknanya bila kita dah meninggal dunia nanti pun ganjaran tu terus lagi bersambung-sambung lagi sampailah bila-bila pun. Maknanya kalau lagi 1000 tahun pun 1000 tahun lagi lah kita dapat lagi ganjaran tu. Apa dia caranya? Kalau kita tengok dulu Tok Tengku Pondok dulu, saya ingat dulu almarhum Syekh Fahmi Zamzam, dia cerita kenapa Tok Tengku Pondok suka buka pondok. Tok Tengku dulu suka buka pondok. Dia kata sebab dia nak dapatkan ganjaran yang selama-lamanya, berpanjangan. Sebabnya ialah bila dia buka sekolah, adanya pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar tu akan belajar, akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan akan sampaikan pula ilmu tu kepada orang lain. Kemudiannya dekat pondok juga ada masjid, ada surau, orang sembahyang. Berapa lama orang sembahyang, berapa lama tu jugalah dia akan dapat pahala. Jadi kita ada satu pertubuhan yang namanya Pertubuhan Mihrab yang datang untuk membantu kita menyalurkan kita punya sedekah, infak kita kepada dua institusi ni, iaitu masjid dan juga institusi pendidikan. Masjid, kita ada Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang yang ada di skrin TV kita sekarang ni. Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang ni masjid yang dah uzur dah. Saya baru je lalu 2-3 hari lepas dekat depan masjid ni tau. Saya tengok masjid ni, Allah masih uzur lagi masjid ni. Allah kan. Saya fikirkan jemaah yang selalu datang ke masjid mengadu tentang ada yang bocor sana, bocor sini dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan sebuah masjid yang baru. Masjid baru yang lebih kita kata kondusif lah untuk jemaah dapat solat bersama-sama. Dan masjid baru ni insya-Allah akan adalah semua fasilitasnya. Dan pihak Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang telah melantik Pertubuhan Mihrab untuk menguruskan dana, untuk kumpulkan dana untuk mereka. Dan sebahagian daripada dana itu pun dah diberikan kepada pihak masjid. Dan insya-Allah kita masih lagi memerlukan satu jumlah yang besar ya. Kita memerlukan 12 juta ringgit sebenarnya. Kita dah kumpul lebih kurang 3 juta ringgit. So kita lebih kurang memerlukan lagi 9 juta ringgit untuk Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang. Dan di sana adanya Mak Tahfiz, contohnya Pertubuhan Mihrab membantu Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Siapa orang Gombak biasa kenal MTS FAS ni di Sri Gombak, yang mana MTS FAS ni dia masih lagi menyewa kita panggil rumah kedai. Banyak rumah kedai besar tapi sewa. Jadi mereka dah beli tanah, alhamdulillah. Cuma dana tu masih belum cukup untuk membina bangunan yang lebih sempurna untuk para pelajar. Baik. Jadi di sini berapakah jumlah yang masih diperlukan untuk Pertubuhan Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra? Saya ni memang suka education. Kalau Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni sebenarnya kalau saya dimaklumkan ratusan juta sebenarnya yang diperlukan untuk membina bangunan. Saya tengok hari tu dia nak buat 2 tower terus dekat Gombak tu. Alhamdulillah. Jadi memang besar. Jadi memang orang kata cita-cita yang sangat besar sebenarnya ni. Pertubuhan Mihrab akan
terus membantu, tapi tentulah yang mula sekali adalah dengan membantu masjid yang kata 12 juta ringgit tu, dan juga ada satu cara selain daripada kita tengok dekat sini kempen Infak Mihrab, ada nombor akaun dia tertera, ada nombor WhatsApp tu kan. Ada satu kempen yang dinamakan sebagai My Istiqomah. My Istiqomah ni kerjasama antara Pertubuhan Mihrab dengan Bank Islam, yang mana mereka memberikan peluang supaya kita boleh berinfak secara istiqamah. Macam mana maksudnya? Hatta kalau kita nak bagi RM1 satu hari. RM1 satu hari setiap hari. Maknanya RM30 sebulan kan? Kita otomasikan. Kita otomasikan. Jadi maknanya RM1 sehari. Istiqamah lah. Kan? Sebab Nabi SAW bagi tahu yang paling baik sekali amalan adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Jadi kita ni nak sedekah kalau boleh tiap hari. Tapi kita selalu lupa. Kan? Bukannya kedekut. Lupa. Kan? Jadi mungkin Ustaz secara ringkas mungkin untuk penonton di luar sana bagaimana cara-caranya untuk kita hulurkan bantuan kepada saya cadangkan sangat-sangat supaya sahabat-sahabat untuk terus layari infakmihrab.com dan juga tolong sebar-sebarkan terus infakmihrab.com ataupun terus menghubungi nombor yang tertera 0119632876 dan dekat situ boleh tanya terus sama ada telefon ataupun WhatsApp, tanya terus macam mana nak menyertai My Istiqomah tu supaya kita tidak lupa berinfak. Dan untuk barakah yang berpanjangan, jangan lupa QR code di depan sana juga. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz Syed Qadir kita kerana meluangkan masa bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di MHI. Seperti biasa, kali ini kita nak kongsikan juga, mungkin tak asing lagi dengan kalian semua, Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Kali ini kita nak kongsikan tentang inisiatif untuk anda semua melakukan ibadah akikah dan juga korban, sama ada di Malaysia, di Kemboja ataupun di Mekah kabarnya. Jadi jom terus sahaja kita bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Okey, dah kacak-kacak, dah handsome ni. Apa lagi Ustaz? Jom kita kongsikan bagaimana mereka nak menyertai untuk ibadah akikah dan juga korban pada tahun ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Anim dan penonton MHI yang dirahmati Allah SWT sekian. Pada matahari yang terbit lebih baik, tidak ada yang lebih baik daripada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Pada pula bulan yang disebut bulan-bulan haji, termasuklah yang dinamakan bulan-bulan haram. Bukan kerana haram jadah tuan-tuan, tapi kerana dibesarkan amal ibadah di dalamnya. Pahala sunat digandakan. Maka saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah untuk menyertai akikah dan korban pada tahun ini, khususnya pada tahun 2022. Kita tahu sebelum itu bahawa pertubuhan ini telah aktif dengan ibadah korban, dengan kerja-kerja kemasyarakatan, bukan sahaja semalam kemarin, tahun lepas, tetapi semenjak 1985 lagi. Maka oleh sebab itu dia adalah established, bukanlah scammer. Betul-betul kami lakukan saban tahun untuk ibadah akikah dan korban ini. Maka insya-Allah pada tahun ini kita akan meluaskan lagi, bukan sahaja pada tempat yang sinonim bagi kami di Kemboja, seperti mana yang Anim cakap tadi, kita juga buat di Malaysia, begitu juga Kemboja dan Mekah insya-Allah. Ya. Baik, bagaimana untuk kita mengetahui butiran lanjut dan seperti mana yang kita kabarkan kan sejak tahun 1985 lagi. Jadi mungkin peringkat demi peringkat terutama sekali pada tahun ini dijalankan dengan kaedah yang berbeza Ustaz? Ya. Disebabkan ada sedikit perbezaan negara selain daripada Kemboja, saya nak nyatakan bila di Mekah ini sebagai contoh, kita fokus kepada kambing iaitu 450. Ramai orang kata, Ustaz, kat Mekah ni bukan orang kaya-kaya ke? Bangunan tinggi-tinggi ke? Tuan-tuan mungkin tidak mengetahui di sana adanya pelarian-pelarian dunia ketiga. Pelarian Bangladesh, Myanmar, kan, negara-negara dunia ketiga yang susah, yang fakir, yang miskin, yang memang sentiasa ada sepanjang tahun. Kerajaan Saudi mengambil inisiatif untuk membela golongan ini. Maka oleh sebab itu daging-daging akikah begitu juga korban diberikan kepada golongan ini. Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyatakan bukan sahaja solat di Masjidil Haram mendapat 100,000 pahala ganjaran,
tetapi segala ketaatan, kebaikan, amal soleh, akikah termasuk korban akan juga dilipat gandakan sebanyak 100,000 kali ganda. Masya Allah. Pun begitu ada orang bertanya, Ustaz, nikmat yang kita nak kongsi ni setahun sekali ni melalui ibadah korban, lebih kurang semurah dengan kami ni satu bahagian lembu di Kemboja 350, lebih kurang 96 sen saja. Tanda manifestasi kita bersyukur kepada nikmat Allah yang begitu banyak. Sibuk dekat negara luar Saudi, sibuk dekat Kemboja, tak ada dekat negaraku tercinta. Ada tuan-tuan. Tetapi harganya kalau tuan-tuan perhatikan memang sedikit mahal berbanding negara-negara luar yang sedikit lebih murah. Untuk satu ekor kambing di Malaysia adalah kos RM1,200. Manakala kos untuk satu bahagian daripada 7 ekor lembu tu, 7 ekor lembu pula. Seekor lembu tu kan 7 bahagian boleh berkongsi, di Malaysia adalah 850. Manakala di Kemboja untuk satu ekor kambing 650 dan begitu juga satu bahagian lembu 350 dan di Makkah kita hanya kambing saja 450. Untuk tujuan tersebut tuan-tuan boleh menghubungi nombor yang tertera, cepat-cepat print screen. Boleh menghubungi nombor Ustazah Hazwani di 011550666972. Bercakap langsung dengan mereka, bertanya ataupun kepada Cik Fatihah 0115583296 ataupun ke website kami di diniah.org.my/korban. Seperti mana yang tertera tu, print screen cepat-cepat ataupun boleh tengok FB ulangan live MHI insya-Allah. Moga-moga kita boleh laksanakan ibadah korban akikah pada tahun ini yang kita sasarkan 100,000 peserta pada tahun ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan bagaimana ianya disalurkan kepada masyarakat Ustaz? Nak kongsikan juga? Ya. Kalau kat Mekah tadi saya dah sebutkan disalurkan kepada mereka yang susah. Walaupun kita tahu khususnya ibadah korban ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 adalah untuk peserta korban tu sendiri. Yang buat kat Malaysia bolehlah ya. Satu lagi kepada fakir dan miskin dan 1/3 lagi kepada yang meminta dan tidak meminta. Tetapi kalau kita nak memberikan 100% nama pun korban kan, kita korbankan jiwa, raga, harta, tenaga kepada fakir miskin pun sebenarnya bagus, lebih baik. Maka di Mekah kita bagikan 100% kepada pelarian-pelarian yang susah ini yang ada sepanjang tahun. Di Kemboja juga terkenal dengan Kampung Cham yang hanya menerima makan daging setahun sekali melalui ibadah korban yang kita salurkan, bukan kerana mereka tak ada daging. Ada daging tapi tak mampu beli dengan kemiskinan mereka. Jadi dengan kita melakukan korban kepada mereka yang tak merasa daging hanya setahun sekali ini dapat merasai daging seperti mana orang Islam yang alhamdulillah di Malaysia ni yang mewah. Apa lagi lah di Malaysia kita beri dan agihkan kepada tempat-tempat yang kita fikirkan perlu kepada mereka yang sangat memerlukan, fakir miskin yang tidak berkemampuan ya. Ustaz, secara ringkasnya bagaimana mereka nak hubungi? Sekali lagi kongsikan bersama dengan mereka. Kita ada beberapa saat saja lagi. Baik, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, type saja di FB. Di situ kami war-warkan segala internet banking, gambar-gambar, maklumat. Begitu juga website kami di diniah.org.my/korban ataupun nombor telefon yang tertera sekali lagi yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Tolong cari dan fokus di situ, insya-Allah kita akan mampu melaksanakan. Doakan amin. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Zamri Zainuddin bersama dengan kita selaku Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Banyak perkongsian tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kepada penonton Malaysia hari ini, jom kita bersama-sama dengan Nas Rahmat untuk perkongsian yang di akhir-akhir minit kita ini. Silakan. Terima kasih Anim. Itu dia kepada rakyat Malaysia. Pilihlah kambing ada, lembu ada, unta pun ada. Jadi kita teruskan bersama Cik Anim Izzati kita dan kita akan kupas di meja Medos apa yang sedang popular, apa yang sedang tular. Kita nak ucapkan tahniah kepada 2 sekolah di Malaysia yang telah tersenarai 10 teratas anugerah sekolah terbaik dunia. Terbaik dunia. Okay. Ya, kita nak ucapkan tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Kempadang di Kuantan, Pahang yang tercalon bagi kategori inovasi, manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Jawa di Klang, Selangor tercalon bagi kategori menangani cabaran. Ya, dan kita harapkan ini merupakan satu kisah inspirasi juga untuk kita semua. Yang seterusnya mungkin Nas boleh tolong saya. Boleh, silakan. Ya, ini macam dia. mana kalau kenderaan melebihi penduduk di Malaysia 33 juta
kenderaan, tapi hanya ada 32 juta rakyat Malaysia. Betul. Populasinya ditambah 1 juta katanya di sini dan ini kira dapat menyangkal juga kenyataan di mana bagaimana percentage ataupun peratusan ini meningkat naik dan no wonder lah orang kata kan. Mak Saleh kata tak ada maknanya kalau kita kata pertambahan ini tidak dapat dilihat di jalan raya kan. Tepat sekali. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga. Kita nak kongsikan berita baik. Perarakan Panji yang di-Pertuan Agong memperagakan kesemangat dan kesetiaan Angkatan Tentera Malaysia yang baru saja berlangsung di TV1 dan juga TV2 kalau tak salah saya. Istiadat untuk perarakan Panji yang mana disambut 3 kali dalam tempoh 5 tahun dan mengikut tradisinya ia akan dilakukan pada tahun pertama, ketiga dan juga kelima. Kali terakhir dilakukan pada tahun 2019. Jadi hari ini kita dapat menyaksikan lagi kemeriahannya yang telah pun berlangsung, yang sedang berlangsung bermula pada jam 8.15 pagi tadi. Dan tahniah kita ucapkan. Semoga ini antara yang boleh kita ingatkan, satu sejarah yang boleh kita ingatkan pada musim akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami. Apa yang menarik pada esok hari Trend Cafe bukan dan esok, Kopi. Esok kita cuti. Ya Allah, dah Sabtu cuti, Ahad dah. Tak sangka kita pun dah pakai cantik-cantik Jumaat ni. Pada hari Isnin minggu depan di Malaysia hari ini, apa yang menarik kepada anda penggemar kopi, bersedialah bersama-sama kita. Kita kupas topik kopi, bagaimana anda mampu menikmatinya. Walah. Okey, assalamualaikum kepada anda. Jaga diri dan salam Jumaat. Assalamualaikum.